Selamat sejahtera kepada para pelajar sekalian. Apa khabar semua? Semoga semua para pelajar berada di dalam keadaan sihat dan selamat daripada sebarang penyakit. Bertemu kita pada video pengajaran dan pembelajaran pada minggu yang ke-7. Saya Puan Siti Amrah binti Ahmad akan menerangkan tajuk silang budaya. Tahukah para pelajar apa itu silang budaya? Tetapi saya akan menerangkan dahulu objektif pada minggu ini. Antara objektif pada minggu ini ialah pelajar dapat menerangkan kepentingan nilai hormat menghormati, nilai toleransi, nilai hemah tinggi, nilai beradab sopan, nilai beretika dan berakhlak. Dan pada gambar dalam slide ini, dia menggambarkan tentang budaya atau adat resam setiap kaum utama di Malaysia. Seperti mana para pelajar tahu, di Malaysia terdiri daripada rakyat yang berbilang kaum, yang mempunyai budaya yang berbeza, tetapi kita hidup dalam bersatu padu dan harmoni. Dan silang budaya ni kita akan tengok apa silang budaya yang berlaku dalam masyarakat. Okey, baik. Seterusnya kita tengok pada definisi. Definisi silang budaya. Definisi silang budaya ialah perkongsian budaya dan adat resam masyarakat majmuk di Malaysia. Seperti mana kita tahu kan, kita pelbagai kaum. Jadi kita nak tengok perkongsian antara kaum tentang budaya dan adat resam kaum yang berlainan. Okey? Apakah kepentingan silang budaya? Para pelajar sekalian, pada zaman globalisasi ini, konsep silang budaya yang menjadi asas pembentukan masyarakat harmonis semakin dilupai oleh masyarakat kini. Hal ini kerana rakyat di negara semakin mengagung-agungkan nilai kebaratan. Konsep silang budaya ini perlu diamalkan dari sekarang untuk memberhentikan budaya kebaratan yang kerap diaplikasikan dalam kehidupan harian kita. Konsep ini perlu ditanam di hati setiap orang bagi mewujudkan perpaduan berbilang kaum. Kita perlulah sentiasa sedar bahawa konsep silang budaya ini adalah penting dalam pembentukan masyarakat yang aman dan damai. Malaysia ialah negara yang terdiri daripada pelbagai kaum, jadi tidak dapat elak berlakunya silang budaya antara kaum-kaum di Malaysia. Silang budaya ini berlaku dalam pelbagai aspek, antaranya seperti pakaian, perayaan, makanan, permainan, bahasa dan adat resam. Ini antara aspek-aspek yang berlaku silang budaya dalam masyarakat Malaysia yang pelbagai kaum. Di negara kita, silang budaya ini berlaku dalam pelbagai aspek, antaranya pakaian, sambutan perayaan, makanan, permainan dan bahasa. Sekarang kita akan tengok dari segi pakaian. Kaum Melayu, pakaian yang terkenal antaranya baju Melayu, baju kurung dan kebaya. Bagi kaum Cina pula ialah sanfu, jubah labuh dan cheongsam. Bagi kaum India pula, dhoti bagi kaum lelaki dan sari bagi kaum perempuan. Jadi di antara aspek berlakunya silang budaya, ada kaum ataupun bangsa lain yang memakai baju Melayu, yang memakai baju kurung dan juga kebaya. Dan ada juga kaum lain sama ada Melayu atau India yang memakai pakaian jubah labuh dan juga dhoti. Jadi ada berlaku silang budaya. Maksudnya kaum
kaum lain memakai pakaian kaum lain. Maknanya dia tidak tertumpu kepada kaum dia sahaja. Dan seterusnya dari segi perayaan. Dari aspek perayaan pula, berlakunya silang budaya juga dalam masyarakat Malaysia. Contohnya, kaum Melayu yang beragama Islam meraihkan atau merayakan Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Aidiladha, Maulidur Rasul dan Ma'al Hijrah. Ini antara perayaan yang disambut dalam agama Islam oleh ataupun bangsa Melayu. Jadi, contohnya perayaan Aidilfitri dirayakan oleh umat Islam dan juga disertai oleh bangsa lain, kaum lain. Contohnya datang bersama-sama merayakan Aidilfitri, datang ke rumah terbuka, open house. Jadi berlakunya silang budaya lah di sudut meraihkan budaya orang Melayu. Dan juga untuk kaum Cina, perayaan yang terkenal antaranya Tahun Baru Cina, Cap Goh Mei, Kuih Bulan, Pesta Tanglong. Itu bagi orang Cina. Dan juga bagi orang India yang beragama Hindu, antaranya yang mereka raikan adalah Deepavali, yang beragama Hindu Deepavali, Thaipusam, Thaipolgal. Dan Wesak ni untuk yang agama Buddha. Dari segi makanan pula, banyak berlaku silang budaya. Kita dapat lihat dalam seharian, dalam masyarakat Malaysia. Contohnya kalau bagi orang Melayu, kaum Melayu, makanan yang terkenal adalah nasi lemak, lemang, tapai, rendang dan dodol. Dan banyak lagi lah. Ini sebahagian dia. Dan makanan yang terkenal bagi orang Cina antaranya kuih bakul, kuih bulan, lok-lok, char kway teow dan sebagainya. Bagi kaum India pula, makanan yang terkenal yang berlakunya silang budaya antara kaum, antara budaya masyarakat adalah maruku, thosai, idli, paratha, puri, chapati. Jadi kita dapat lihat silang budaya dari sudut makanan ni lebih besar lebih besar daripada aspek perayaan, aspek perayaan dan pakaian. Sebab makanan ni dia berlaku dalam seharian. Contoh-contoh kedai makan kan, kedai makan, restoran yang menyajikan makanan kaum Melayu, yang menyajikan makanan yang kaum Cina kan, dan juga India. Dan yang walaupun makanan Cina dan India tetapi ada yang bertaraf halal. Jadi orang Melayu, kaum orang Islam, dia boleh makanlah, maknanya dia dari sudut kata apa, dari sudut pemakanan tu dia kalau halal dia boleh makan walaupun dia bukan budaya orang Islam. Dia datang daripada budaya atau daripada kaum Cina dan juga kaum India kan. Contohnya maruku, char kway teow, puri, paratha kan, thosai. Dia dah jadi berlaku proses silang budaya di sudut pemakanan dalam masyarakat. Aspek seterusnya dalam silang budaya ialah permainan. Permainan juga berlaku silang budaya. Dan permainan yang terkenal bagi setiap kaum adalah kalau kaum Melayu, sepak raga, batu seremban, congkak, gasing dan wow. Permainan-permainan ini digelar sebagai permainan tradisional. Maknanya permainan yang diwarisi daripada turun-temurun, daripada budaya asal orang-orang Melayu. Dan bagi kaum Cina pula, antara permainannya mahjong, wiki, ziangki, yoyo Cina. Bagi India pula, kaum India, permainan yang terkenal adalah koko, caturanga,
dan juga kabadi. Masing-masing kaum mempunyai permainan budaya masing-masing, tradisional masing-masing. Seterusnya kita pergi kepada aspek bahasa. Berlaku silang budaya dari segi aspek bahasa pula ialah kerana setiap kaum mempunyai bahasa dia yang tersendiri. Bahasa bahasa kebangsaan, bahasa rasmi bagi negara Malaysia adalah bahasa Melayu ataupun bahasa Malaysia. Tetapi setiap kaum dia mempunyai bahasa yang tersendiri, keunikan. Jadi dia maknanya di situ dia nampak keistimewaan masyarakat yang berbilang kaum. Walaupun bahasa utama, bahasa rasmi dalam perlembagaan adalah bahasa Malaysia. Tetapi kita ada setiap kaum tu mempunyai bahasa yang tersendiri. Contohnya kaum Melayu, bahasa antara bahasa yang utama adalah bahasa Melayu. Ada juga bahasa Jawa, ada juga bahasa Minang. Berlaku dalam kaum Melayu dia ada suku-suku juga. Ada yang kaum suku Jawa boleh cakap bahasa Jawa kan, cakap bahasa Minang, dan juga untuk kaum Cina dia terdapat juga bahasa-bahasa tersendiri. Contohnya Hokkien, Hakka dan juga Cantonese. Dan bagi kaum India bahasa yang terdapat dalam bangsa India adalah bahasa Tamil, bahasa Hindu dan juga Sikh. Aspek terakhir yang berlaku silang budaya dalam masyarakat majmuk di Malaysia adalah adat resam. Sebab kita masyarakat kita terdiri daripada kaum yang pelbagai, jadi adat resam tu dia berbeza. Berbeza di antara kaum. Contohnya macam dalam adat orang Melayu, adat resam kaum Melayu, dia ada adat yang tersendiri. Contohnya dalam bab perkahwinan, sebelum urusan perkahwinan tu dia ada adat-adat yang yang berlakulah daripada satu peringkat ke satu peringkat. Contohnya dalam adat perkahwinan orang Melayu dia akan berlaku dulu merisik. Merisik ni maksud dia keluarga sebelah lelaki akan datang berbincang dengan keluarga perempuan. Lepas merisik dia akan berlaku urusan meminang. Lepas tu meminang dia berinai. Lepas berinai esok tu dia akan melakukan urusan perkahwinan. Itu bagi kaum Melayu. Dan untuk adat resam bagi kaum Cina pula adalah upacara memperingati nenek moyang. Yang dilakukan oleh kaum Cina yang beragama Buddha. Dan kemudian upacara Qingming kan. Ini antara budaya adat resam lah orang Cina. Dan untuk orang India pula ataupun kaum India, antara adat resam yang dilakukan oleh mereka adalah upacara Sandagu, Mukurta Kaal. Jadi ini akan dibincangkan. Para pelajar boleh berbincang, buat kumpulan dan berbincang dengan pensyarah antara adat resam setiap kaum. Adat resam setiap kaum. Kaum India, kaum Melayu, kaum Cina. Okey. Seterusnya, nilai murni dalam silang budaya. Antara nilai murni dalam silang budaya adalah hormat menghormati, nilai toleransi, nilai hemah tinggi, nilai bersopan santun, nilai beretika dan berakhlak. Para pelajar nanti boleh berbincang dengan pensyarah di dalam kelas masing-masing bila masuk tajuk ini. Di sini dapatlah disimpulkan bahawa kepelbagaian agama dan kepercayaan, tradisi dan adat resam serta bahasa tidak menghalang keharmonian dan perpaduan rakyat, malah meningkatkan lagi perasaan bangga dan sayang akan negara dan meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri. Persefahaman antara kaum membolehkan rakyat mengamalkan cara hidup dan budaya masing-masing dalam keadaan yang harmoni. Malaysia ialah negara yang terdiri daripada pelbagai kaum
kaum. Jadi tidak dapat dielakkan daripada berlakunya silang budaya antara kaum-kaum di negara ini. Silang budaya ini berlaku dalam pelbagai aspek, antaranya pakaian, sambutan perayaan, makanan, permainan dan bahasa. Jadi sekianlah daripada tajuk mengenai silang budaya, dan tajuk yang akan datang ialah agama sebagai pedoman hidup. Sekian, terima kasih.